Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat solat secara umum yang ketiga, ia sebagai satu jalan untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Kata Syekh Musannif rahimahullahu taala, di antara lagi fadilat, iaitu kelebihan melakukan solat sunat yang disebutkan oleh ulama, iaitu tak lain dan tak bukan adalah sebagai satu wasilah, sebagai satu jalan untuk dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam syurga. Kerana satu keinginan dan satu harapan bagi seseorang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti di hatinya berkehendak untuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka antara amalan sebagai wasilah agar kita nanti di hari akhirat dapat bersama dengan Nabi di dalam syurga, iaitu dengan melakukan solat sunat. Bila satu orang itu rajin melakukan solat sunat, maka di antara fadilat kelebihannya nanti, dia akan dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sal fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Au ghaira zalik?" Fakultu, "Huwa dhaka." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Nabi kata, "Sal, mintalah sesuatu yang ini kepadaku." Nabi suruh kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku, iaitu Rabi'ah, sahabat Nabi SAW tadi, dia kata, aku meminta kepada Tuan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani Tuan di dalam syurga. Sayyidina Rabi'ah, dia minta apa kepada Nabi? Dia minta agar nanti akhirat dia dapat teman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam syurga. Lalu baginda bersabda, mungkinkah permintaan lain daripada itu? Bila Nabi suruh dia minta untuk dapat bersama dengan Nabi dalam syurga. Kemudian Nabi kata, ada tak permintaan lain? Faqala au ghaira zalik. Nabi tanya, ada tak permintaan lain, wahai Rabi'ah? Lalu aku, iaitu Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, menjawab, itu sahaja. Huwa zakah. Dia kata, itu sahaja ya Rasulullah. Aku nak akhirat nanti bersama dengan kamu wahai Rasulullah. Itu sahaja yang diminta. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka oleh itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah aku atas permintaanmu itu. Jadi kamu dah minta, apa yang kamu minta, kamu nak bersama aku dalam syurga. Maka Nabi kata, fa'inni ala nafsik, bantu aku untuk permintaan kamu itu. Apa dia? Nak bersama aku dalam syurga. Bagaimana? Bikasratis sujud, dengan membanyakkan sujud. Apa maksud dengan membanyakkan sujud? Iaitu membanyakkan melakukan solat sunat. Kamu nak bersama aku dalam syurga, kata Nabi, boleh, tapi kamu kena bantu aku, iaitu bantu diri sendiri juga. Bantu diri kamu macam mana nak bersama aku dalam syurga nanti, iaitu Nabi kata bikasratis sujud. Apa maksud bikasratis sujud? Banyaknya sujud, iaitu banyaknya melakukan solat sunat. Dengan asbab kita melakukan solat sunat, tidak meninggalkan solat sunat, maka itu adalah wasilah
perantaraan seseorang itu boleh untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka ini peluang, ruang yang Allah Ta'ala beri kepada kita tuan-tuan, yang ditunjukkan jalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang di hatinya ada kasih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu tuan-tuan, ada di lubuk hatinya hasrat dia, cita-cita dia mengharapkan untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Dan yang keempat, kelebihan melakukan solat sunat, isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, wa qala fi salisa liman syaa'a." Di antara setiap azan ada solat, iaitu solat sunat. Nabi kata di antara setiap azan ada solat. Setiap dua azan ada solat. Iaitu apa solat dia? Iaitu solat sunat. Kemudian Nabi sebut lagi, di antara setiap dua azan ada solat. Baginda berkata pada kali yang ketiga, untuk siapa yang mahu mengerjakannya. Hadis muttafaqun alaih. Fadilat yang keempat, tak lain dan tak bukan, bila melakukan solat sunat, itu isyarat perintah daripada Nabi SAW untuk mengerjakannya. Sebab apa? Kata ulama bahawasanya solat fardu ini adalah sekadar balik modal untuk kita mendapat menghasilkan keberuntungan hidup atas dunia ini, iaitu jangan tinggalkan sembahyang-sembahyang sunat, perkara-perkara sunat, termasuklah solat-solat sunat. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Baina kulli azanaini salatun, di antara setiap dua azan. Dua azan ada solat. Apa maksud dua? Ada solat kat situ, iaitu ada solat sunat yang dikerjakan. Tuan-tuan, lepas main kita sembahyang fardu subuh, ada tak solat-solat sunat lagi sebelum kita sampai waktu zuhur? Ada. Ada yang namanya solat isyraq, ada yang namanya solat sunat duha untuk kita laksanakan. Kemudian lepas daripada sembahyang fardu zuhur, apa dia? Sembahyang sunat qabliyah zuhur. Selepas sembahyang fardu zuhur, sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Sebelum sembahyang fardu asar, sembahyang sunat asar. Kemudian begitulah berikutnya. Baina kulli azanaini salatun, setiap dua azan tu ada solat. Jadi jangan lepaskan peluang. Ambil kesempatan jenis-jenis solat-solat sunat yang perlu dilaksanakan pada waktu-waktunya, maka usahakan untuk melakukannya, kerana itu isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat. Catatan, maksud azanaini, iaitu dua azan, apa dia? Azan dan iqamah. Maka dalam hadis ini Nabi sebut baina kulli azanaini salatun, di antara setiap dua azan. Apa maksud dua azan itu? Biasanya masuk waktu Bilal dia akan azan. Kemudian bila kita nak semayang, Bilal akan qamat. Itu maksud dua waktu tersebut. Maka lepas azan saja ada solat-solat sunat yang diminta untuk kita buat. Contoh, azan maghrib. Bila mana azan saja maghrib, maka lepas azan maghrib, apa solat sunat yang perlu kita laksanakan? Iaitu solat sunat qabliyah maghrib. Bila dah laksanakan solat sunat qabliyah maghrib, maka barulah kita laksanakan iaitu sembahyang fardu maghrib. Maka sebelum itu Bilal akan qamat. Maka itu yang disebut sebagai azanaini, dua azan, iaitu azan masuk waktu, kemudian iqamah sebelum kita melaksanakan solat fardu tersebut. Solat sunat qabliyah maghrib, walaupun dia termasuk daripada sembahyang sunat yang ghair muakkad,
yang tidak disunatkan untuk kita buat. Apa maksud yang tidak disunatkan untuk kita lakukan? Iaitu tidak dikuatkan untuk kita melaksanakan. Tapi nak buat boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Maka sebab itu Nabi kata liman sya'ah, bagi siapa nak buat silakan, jangan ada halangan. Jangan ada halangan, silakan buat. Sebab Nabi sebut dah tu, di antara dua azan, lepas azan ada sembahyang sunat yang perlu kita usahakan untuk melakukannya. Maka buatlah. Itu di antara asbab daripada isyarat Nabi. Nabi suruh kita buat dan menjadikan kita bertambah kasih dan sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, fadilat umum yang ada di dalam solat fardu ada juga di dalam solat sunat, iaitu fadilat membaca satu huruf Al-Quran. Jadi rupanya bila kita laksanakan solat fardu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, maka di sana kita dapat juga fadilat yang ada juga di dalam solat sunat yang kita kerjakan. Apa dia tuan-tuan? Fadilatnya yang sama yang ada pada solat fardu, begitu juga yang ada pada solat sunat. Yang pertama, kita baca Quran. Dalam sembahyang baca Quran tak? Baca. Dalam sembahyang fardu ada baca Quran? Ada. Dalam sembahyang sunat ada baca Quran? Ada. Fadilat baca satu huruf Al-Quran tu tuan-tuan sangat besar. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran. Orang dalam sembahyang fardu baca tak satu huruf daripada Al-Quran? Baca. Fatihah tu ayat Quran. Kemudian dia baca surah tu ayat Quran tak? Ayat Quran. Sama juga kalau kita mendirikan solat sunat, dalam tu kita baca Fatihah, kemudian ada baca surah, itu pun ayat Quran. Nabi kata siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Falahu bihi hasanah, maka dia dapat satu pahala kebaikan. Sedangkan setiap satu pahala kebaikan itu digandakan menjadi 10 pahala. Satu kebaikan itu Allah Ta'ala gandakan bi asyri amsalihha, jadi 10. Habis kalau 3 huruf, alif lam mim, 10, 20, 30. 10 itu satu huruf digandakan oleh Allah Ta'ala sebagai bi asyri amsalihha, 10 pahala. Jadi kita sebut alif lam mim, alif satu huruf, alif satu huruf, jadi dapat 10 lah. Lam satu huruf, mim satu huruf. Nampak? 3 huruf saja 30 hasanah. Untung tak untung? Untung tuan-tuan, untung sangat. Tapi jangan 3 huruf je tak. Sambunglah lagi. Contoh je Nabi SAW bagi tahu. Macam Yasin juga. Yasin berapa huruf? 2. Huruf ya, huruf sin. Yasin. Bila baca tu berapa dapat? 20. 20. Apatah lagi kita lanjutkan lagi, maka pahalanya sangat besar. Digandakan setiap satu pahala itu menjadi bi asyri amsalihha, 10 pahala. Maka sebab itu Nabi kata, aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, contoh, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Keterangan, sebahagian ulama mengatakan suratul Fatihah mengandungi 139 huruf. Ada pendapat sebahagian ulama mengatakan surah Fatihah ni yang kita baca dalam sembahyang mana? Sembahyang fardu pun kena baca, sembahyang sunat pun kena baca. Kena baca tuan-tuan. Kerana apa?
surah Fatihah ini adalah rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi bagi tahu tidaklah solat seseorang. Apa maknanya? Solat seorang tu tidak sah kalau dia tidak membaca surah Fatihah. Dalam surah Fatihah, sebagian ulama kata ada berapa huruf? 139 huruf. Sebagian yang lain ulama menyatakan surah Fatihah ada 142 huruf. Ini pendapat yang kedua. Tonton bayangkan, jika satu huruf digandakan bi asyri amsalihah, 10 pahala. Ambil tadi pendapat pertama, surah Fatihah ada 139 huruf. Bayangkan satu huruf 10, bagaimana dengan bilangan 139 huruf ataupun bilangan 142 huruf tadi? Masya Allah, tabarakallah. Banyak tuan-tuan. Ini baru pahala jika kita hitung surah Fatihah dengan lengkap lah. Tak, belum lagi kita duk kira, kita duk hitung baca surah-surah atau ayat-ayat lain dalam solat-solat sunat. Tuan-tuan, walaupun kita buat solat sunat 2 rakaat itu, tetapi tuan-tuan ganjarannya sangat besar yang dikurniakan oleh Allah. Sebab itu satu kerugian yang besar kalau orang dia tak ambil berat dengan melaksanakan solat-solat sunat. Wa imma qabliyah ataupun ba'diyah. Maka sebab itu kena usaha untuk kita dapat untuk laksanakan, mengamalkan solat-solat sunat. Kalau tak mampu, banyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Kalau tak mampu juga, minta tolong pada Allah. Minta tolong. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong, ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Ala zikrika, supaya kami dapat sentiasa duk ingat engkau ya Allah. Orang yang solat ingat Allah tak? Ingat Allah. Orang yang solat itu dia ingat pada Allah. Dan Allah Ta'ala jugalah yang menggerakkan, yang berkehendak untuk seseorang itu dapat beribadah, melakukan ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan fadilat suratul Fatihah, an Abi Sa'id bin Al-Ma'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam uhibbuh falam ujibhu hatta salaitu qala fa'ataituh faqala sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an ta'tiyani qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala sallallahu alaihi wasallam alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Summa qala sallallahu alaihi wasallam la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Qala fa akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam na'am alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'u mathani wal Qur'anul azim allazi utituh. Daripada Sayyidina Abu Sa'id bin Al-Ma'ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, pernah aku sedang solat. Satu hari dia solat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Di tengah solat ni Nabi panggil, ya Abu Sa'id. Abu Sa'id di tengah semayang, Nabi panggil. Dia dengar tak? Dia dengar. Cuma tinggal lagi dia tengah solat. Tetapi aku tidak menjawabnya sampai habis solat. Sebab apa? Dia tengah solat. Dia dengar Nabi panggil, wahai Abu Sa'id. Tapi dia tak jawab panggilan Nabi, sedangkan dia dalam solat sampai habis dia solat. Habis solat, dia kata, aku lalu pergi menemui baginda, yakni Nabi SAW. Lepas habis solat, dia terus jumpa Nabi SAW. Sebab dia dengar tadi masa dia tengah solat, Nabi panggil dia.
Baginda SAW bertanya, apakah yang menghalangmu daripada datang kepadaku? Dia berkata, aku berkata, ya ini Abu Sa'id tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang solat. Lepas habis solat, bila dia jumpa Nabi, Nabi tanya, wahai Abu Sa'id, kenapa kamu tak sahut panggilan aku tadi? Aku panggil kamu. Dia jawab dengan Nabi, ya Rasulullah, tadi aku tengah solat. Apa jawab Nabi SAW? Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman? Apa Nabi kata? Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan sahutlah panggilan Rasul apabila dia memanggil kamu atas apa yang menjadikan kamu hidup sempurna. Kata Nabi SAW, wahai Abu Sa'id, adakah kamu tak dengar Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, astajibu lillah wali rasul, sahutlah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Adakah kamu tak dengar firman Allah Ta'ala ni, iza da'akum, bila kamu dipanggil. Kemudian Nabi berkata, aku sesungguhnya mengajarkan kepada kamu satu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Tuan-tuan, yang tadi Nabi tegur Abu Sa'id tengah semayang, Nabi panggil, dia tak jawab. Kemudian Nabi kata, kenapa kamu tak jawab? Dia jawab bahawa aku sedang solat. Maka Nabi tegur apa? Kamu tak dengar ke Allah Ta'ala sebut, orang yang beriman bila Allah Ta'ala panggil, Nabi panggil, kena sahut. Maka di situ kata ulama, yang solat dikerjakan oleh Abu Sa'id itu solat apa tuan-tuan? Solat sunat, bukan solat fardu. Solat sunat. Bila mengerjakan perkara tersebut, maka sebab itu Nabi kata, sebenarnya walaupun kamu mengerjakan solat sunat tersebut, bila aku panggil kamu kena jawab. Kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iza da'akum, kamu kena jawab. Kerana itu disebut astajibu lillah wali rasul. Kerana itu sahutlah panggilan Allah dan panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id masa itu dia tengah mengerjakan solat sunat. Solat sunat. Maka lepas habis saja perkara tersebut, lalu Nabi SAW menyatakan apa dia? Wahai Abu Sa'id, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Nak tak aku ajarkan kepada kamu satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Lalu Abu Sa'id dikata apa? Ya. Maka baginda Nabi SAW pegang tangan Abu Sa'id ketika hampir hendak keluar daripada masjid. Abu Sa'id pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan telah berkata tadi, aku bersungguh untuk mengajarkan kepada kamu satu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi Nabi janji tadi, sebelum kita keluar, Nabi nak ajar Abu Sa'id satu surah yang paling agung dalam Quran. Lalu Abu Sa'id diminta, ya Rasulullah, kita dah nak keluar ni, ajarkan aku satu surah yang paling agung yang kamu sebut tadi, nak ajar kepada aku. Apa dia ya Rasulullah? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am, ya, aku ajarkan kepada kamu satu surah. Apa dia? Nabi baca tuan-tuan, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'u masani wal Qur'anul azim allazi utitu. Nabi kata, wahai Abu Sa'id, apa dia surah yang agung tu dalam Quran? Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah apa tu? Surah Fatihah lah. Surah Fatihah. Dan Nabi kata, hiya sab'u masani. Surah Fatihah itu sesungguhnya 7 ayat yang diulang-ulang. Ada berapa ayat tuan-tuan dalam surah Fatihah? Ada 7 ayat yang diulang-ulang. Satu hari berapa kali kita baca Fatihah? 17 kali. Solat fardu, mana diulang-ulang tuan-tuan, solat fardu, kerana dia rukun. Dan Nabi kata lagi, suratul Fatihah itu Al-Quranul Azim allazi utitu
dan Al-Quran yang agung ia telah diberikan kepada aku, iaitu Nabi SAW. Nampak hadis ini Nabi nak khabar pada kita bahawa satu surah yang paling agung. Ada berapa surah dalam Quran? Ada 114 buah surah. Surah yang paling agung dalam Quran adalah suratul Fatihah, yang dia juga disebut sebagai apa dia? Ummul Quran, ibu Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran misluha wa innaha sab'un minal masani wal Quranul azimul ladzi u'tituh. Nabi kata lagi dalam hadis yang lain tentang apa? Tentang kelebihan Al-Quran. Nabi kata bahawa tidak pernah diturunkan dalam Taurah. Taurah ni kitab Nabi siapa tuan-tuan? Nabi Musa. Wala fil Injil, dan tidak pernah diturunkan dalam kitab Injil. Injil Nabi siapa? Nabi Isa. Wala minaz Zabur, wala fi Zabur, dan tidak pernah diturunkan dalam kitab Zabur. Zabur kitab Nabi apa? Nabi Daud. Wala fil Furqani misluha, dan tidak ada dalam Al-Quran iaitu kelebihan sepertinya. Dan sesungguhnya 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung ia telah diberikan kepadaku. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya surah apa ni? Suratul Fatihah. Tak pernah tuan-tuan surah Fatihah Allah Ta'ala turunkan letak dalam kitab Taurah, tak ada. Dalam kitab Injil, tak ada. Dalam kitab Zabur, tak ada. Melainkan dalam Al-Quran, bahkan dialah surah yang paling agung di dalam Al-Quran daripada surah-surah yang lain. Sampaikan begitu sekali tuan-tuan, orang yang sembahyang dia tak baca suratul Fatihah maka tak sah. Tu kelebihan suratul Fatihah. Dia sembahyang tapi tak baca surah Fatihah, tak sah tuan-tuan. Dia imam ke, dia makmum ke, maka kena baca surah Fatihah. Melainkan dia tu masbuk. Itu panjang cerita lah. Nampak? Ini kelebihan suratul Fatihah. Dan lagi disebutkan dalam hadis yang lain berkenaan tentang fadilat suratul Kafirun dan suratul Ikhlas. Surah Al-Kafirun dan suratul Ikhlas adalah 2 surah yang paling selalu dibaca di dalam solat sunat. Ramai tuan-tuan kalau orang sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat Qabliyah ke, Ba'diyah ke, dan sebagainya lah. Ramai yang baca antara gemar mengambil surah-surah lazim. Antaranya surah lazim apa? Suratul Kafirun, suratul Ikhlas. Fadilat kedua-dua surah ini sangat besar sekali, seperti mana yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Antaranya hadis yang pertama daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah binti Sa'ad radhiyallahu taala anha, dia pernah mendengar ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad. Nabi kata apa? Siapa yang baca qul huwallahu ahad. Surah apa tu? Suratul Ikhlas. Tapi sampai habislah. Nabi kata siapa yang baca qul huwallahu ahad sampai habis, faka'annama qara'a sulusal Quran, maka seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. 1/3 Quran banyak tuan-tuan. Nak dapat baca 1/3 Quran tu satu hari pun kadang-kadang susah. Tetapi hebatnya nampak kelebihan suratul Ikhlas. Siapa yang baca sekali saja suratul Ikhlas, pahala tuan-tuan. Pahala dia dapat seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Sulus. Sulus ni 1/3. Seolah-olah dia baca 1/3 Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa tuan-tuan? Surah Ikhlas ni adalah surah akidah, surah tauhid. Surah akidah, surah tauhid. Dia besar tuan-tuan. Bila kata tauhid, akidah, dia perkara pokok. Maka sebab itu orang yang baca sekali surah
Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad tu sampai habis, maka seolah-olah dia baca 1/3 Al-Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun. Dan lagi Nabi kata apa? Siapa yang membaca suratul kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, sekali je tonton, faka'annama qara'a rubu'al Quran, maka seolah-olah dia baca 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kebanyakan ulama menyatakan bahawa bila satu orang melakukan solat sunat, antara surah yang biasa dianjurkan rakaat pertama lepas surah Fatihah apa dia? Suratul Kafirun. Rakaat kedua lepas surah Fatihah apa dia? Suratul Ikhlas. Ini tuan-tuan nak buat sembahyang sunat, baca surah tu pun cukup dah, memada. Sembahyang ba'diyah, qabliyah, nak baca surah, dua-dua surah ni lepas Fatihah pun boleh. Dan biasalah tuan-tuan, kebanyakan memang orang akan bawa surah tersebut. Dan dia pun mengikut tertib. Rakaat pertama lepas Fatihah Qul ya kafirun, awal dulu. Kemudian rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Bolehlah tu, dia ikut tertib. Jangan tak ikut tertib tuan-tuan. Surah dibaca dalam sembahyang kena ikut tertib. Kalau rakaat pertama, contoh, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Jangan tongan terbalik tuan-tuan. Rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu dengan Qul a'udzu birabbin nas mana dulu? Qul huwallahu dulu, baru Qul a'udzu birabbin nas. Kena ikut tertib tuan-tuan. Maka ini hadis Nabi sebut kelebihan orang yang baca suratul Ikhlas dan suratul Kafirun. Sangat besar tuan-tuan. Pahala baca sekali saja suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sekali saja 1/3 Al-Quran. Baca sekali saja Qul ya kafirun, seolah-olah kita baca 1/4 Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan lagi hadis berkenaan tentang kelebihan Qul huwallahu ahad disebutkan juga dalam satu riwayat daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, ayajizu ahadukum an yakra'a fi lailatin sulasal Quran? Qalu wa kaifa yakra'u sulasal Quran? Qala sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulasal Quran. Nabi kata, apakah lemah di kalangan kamu untuk membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Banyak tuan-tuan. Satu malam kita nak baca 1/3 tu. Lepas tu Nabi kata, ayajizu ahadukum, kamu lemah ke? Boleh ke tak boleh? Kuat ke tak kuat nak baca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam, wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, ini sahabat tanya tuan-tuan. Kita lagi lingkup. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak baca 1/3 Quran tu? Banyak tu dalam satu malam tu. Allah, ini pertanyaan yang rahmat tuan-tuan kepada kita. Kita pun jauh lagi nak mampu. Dah. Lalu Rasulullah SAW jawab apa dia? Qul huwallahu ahad. Sekali baca je menyamai membaca 1/3 Al-Quran. Allah, ni rahmat yang besar tuan-tuan. Ni rahmat yang sangat besar. Rahmatan lil alamin. Rahmat daripada Nabi SAW. Dan yang terakhir juga disebut dalam satu riwayat Imam Muslim, dalam satu riwayat Imam Tirmizi, bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, akbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yakra'u qul huwallahu ahad Allahu samad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala sallallahu alaihi wasallam, al jannah. Satu hari Abu Hurairah dia datang bersama Nabi SAW. Lalu baginda dengar satu orang dia baca Qul huwallahu ahad Allahu samad, surah Ikhlas. Dia baca tu, Nabi dengar. Lalu Rasulullah SAW bersabda apa dia tuan-tuan?
Nabi kata apa? Wajabat. Nabi duk sebut kepada orang yang baca tadi suratul Ikhlas tadi, Nabi sebut wajabat, wajib. Itu makna dia. Lalu Abu Hurairah dengar ni, Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, apa yang telah wajib tu yang Nabi sebut tadi? Maka Nabi kata apa? Al-Jannah. Baginda jawab apa? Syurga. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang baca betul-betul dengan kefahaman, dengan tawajuh, dengan tadabbur, dia yang meyakini keseluruhan apa yang ada terkandung dalam suratul Ikhlas tersebut, maka menjadi asbab wajib dia masuk syurga. Wajib dia masuk syurga. Sebab tu bukan main-main tuan-tuan. Dia kalam Allah, suratul Ikhlas. Sebab tu pernah sahabat dalam sembahyang dia asyik ulang-ulang je tuan-tuan suratul Ikhlas ni. Rakaat pertama lepas baca surah lain, dia baca surah Qul Huwallah. Rakaat kedua pun itu juga, sentiasa dia ulang-ulang. Sampaikan bila Nabi tanya, kenapa kamu ulang-ulang banyakkan baca surah Ikhlas tersebut? Dia kata, aku cinta kepada Qul Huwallahu Ahad. Kalau kamu cinta dengan Qul Huwallahu Ahad, maka kamu masuk syurga bersamanya. Nampak tuan-tuan? Surah yang pendek tak, tapi tuan-tuan kelebihannya sangat besar. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat memahaminya, kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita, berikan kita kekuatan untuk terus menerus istiqamah dalam hidayah dan taufik Allah. Allah Ta'ala pimpin kita sentiasa dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah, terutamanya dalam melakukan amalan-amalan sunat, termasuk solat-solat sunat. Dia akan menambahkan dan meninggikan darjat seseorang itu kepada Allahu Jalla Jalaluh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wal afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.